Baik, soalan yang kedua ini, soalan struktur yang cikgu ambil daripada bab 2. Jadi sambil-sambil kita boleh ulang kaji bab 2 walaupun tidak keseluruhan. Okey. Jadi mari kita lihat. Yang pertama ialah dia bagi ni satu penyataan yang mungkin boleh merangsang ingatan kita kepada topik itu. Golongan intelektual berpendidikan agama berperanan dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme. Jadi sebenarnya golongan intelektual bukan sahaja yang berpendidikan agama. Berpendidikan apa lagi? Kita ada apa lagi? Siapa tahu? Golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme bukan sahaja agama, tapi kita ada lagi dua yang lain, iaitu intelektual berpendidikan Inggeris dan intelektual berpendidikan Melayu. Okey. Jadi sekarang ni soalan ini dia fokus kepada intelektual berpendidikan agama. Okey, jadi kita lihat soalan dia. Right, apa soalannya? Nyatakan dua. Okey. Nyatakan dua Perkataan nyatakan juga tidak perlu tak perlu huraian panjang-panjang buat ayat. Biasanya nyatakan ni just macam macam senaraikan ataupun nyatakan just berikan. Berikan, nyatakan. Okey. So, kata tugas dia ialah nyatakan. Dia nak suruh awak nyatakan apa? Dua akhbar yang digunakan oleh golongan intelektual berpendidikan agama. Jadi sebenarnya semua golongan intelektual ada menggunakan akhbar. Tapi dia nak sekarang ni ialah akhbar yang digunakan oleh golongan intelektual dalam intelektual berpendidikan agama, dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme. Okey, kalau soalan sebegini, macam mana awak jawab? Siti Fatimah, Misha pun dah bagi. Al-Imam, Al-Ikhwan, Akhbar Tunas Melayu, Al-Imam, Aisyah kata Al-Imam. Satu lagi, on the way Okey, ada Akhbar Tunas Melayu. Okey, semua orang boleh tengok dulu. Siapa ada buku boleh explore cepat-cepat. Okey. So sebenarnya soalan ni akhbar, neraca, yes jadi semua dah ada kat sini. Soalan ni dia minta 2 sahaja. Padahal kita ada 4. Siapa yang tak tahu, ni semua yang kawan awak dah sharekan dalam chat Maknanya kita ada 4, kita ada Al-Imam, Al-Ikhwan, neraca, Tunas Melayu. Ada 4 akhbar yang digunakan. Jadi kita bolehlah beri dekat sini. Alright. Boleh macam ni saja. Nyatakan 2 akhbar, just bagi saja. Al-Imam, Al-Ikhwan. Then okey, dapat 2 markah. Okey. Okey, betul. Okey. Soalan ni 2 markah sahaja. Jadi bila dah pecahan A 2 markah, tadi kan kita tengok ada 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Sekarang ni cuba kita tengok. Sekejap Okey, sekarang ni soalan ni dia 2. Maknanya bawah ni 4, 4. Setakat ini soalan SPM untuk struktur, markah untuk bahagian A maksimum adalah 4 markah. Okey, 4 markah. Jangan risau. Okey, dan kita tengok soalan pecahan B. Soalan dia, cuba tengok kata tugasnya. Kata tugasnya dia minta penjelasan. So, soalan dia minta jelaskan. Apa yang kita nak jelaskan? Ni dia. Dia nak kita minta jelaskan peranan golongan intelektual berpendidikan agama dalam melahirkan kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, kalau kita kata golongan ini
Tengok dia punya atas pernyataan, membangkitkan kesedaran. So dia tanya apa peranan golongan ini dalam membangkitkan kesedaran. Apa peranan mereka? Apa yang mereka buat? Okay. So, kalau soalan macam ni 4 markah, boleh beri ada 2 cara Boleh beri 4 peranan, boleh beri 2 peranan. 4 peranan semua fakta, boleh. Kemudian 2 peranan di mana setiap satu peranan ada huraian. Okey. So cikgu nak tengok dulu macam mana awak jawab. Setiap orang boleh bagi satu peranan pun tak apa. Ataupun satu perenggan pun tak apa. Nanti kita gabungkan. Okey. Menjadi teladan. Lepas tu Wan Damia kata menyebarkan fahaman tentang penubuhan islah dari aspek sikap dan pentafsiran Islam. Penubuhan islah. Islah ni ialah satu gerakan gerakan daripada kerajaan Uthmaniyah. Mereka menyebarkan 2 gerakan islah, satu lagi gerakan pan-islamisme. Ni ulang kaji lah ni. Gerakan islah, gerakan pan-islamisme. Ini dibawa oleh golongan agama, berpendidikan agama. Sebab berpendidikan agama ni mereka berpendidikan belajar dekat luar, dekat Mesir. Okay, jadi mereka dapat, dia sampai dekat dia orang, dan bila dia balik ke tanah Melayu, dia cuba sebarkan kepada yang lain. Misha kata menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Boleh? Ada idea dekat situ. Jadi mungkin ada yang tak tahu, tiba-tiba awak dapat soalan begini kan, tiba-tiba awak dah tak tahu. Bolehlah awak fikirkan yang relevan. Sebab bila awak kata menjadikan agama Islam sebagai asas, yes, sebab agama. Penubuhan madrasah, yes, Daniel. Ada lagi? Okay. Kalau tak ada, tu semua ada idea dia. Semua kita boleh gunakan untuk kita letakkan dalam jawapan kita. Tapi sebab dia 4 markah, jadi dia memerlukan huraian. So skema yang cikgu beri adalah skema yang 2 fakta sahaja. Maknanya 2 je peranan, kemudian ada huraian pada setiap peranan. Macam mana cara dia? Okey. Ni skema dia. Fakta yang pertama, peranan kaum muda. Okey, dalam golongan berpendidikan Islam, golongan berpendidikan agama, ada yang dipanggil sebagai kaum muda. Kaum muda ni dia menyalurkan idea gerakan islah yang Nisha bagi tahu tadi. Kemudian huraian dia apa? Menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia dan akhirat. Okey, yang kawan awak bagi dekat chat tadi sama. Satu lagi ialah penubuhan madrasah. Daniel share tadi penubuhan madrasah. Huraian dia, apa pentingnya madrasah? Madrasah ni tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita mengaji. Supaya apa? Menimbulkan kesedaran pentingnya pendidikan. Sebab apa? Kita dah tahu kalau kita tak ada pendidikan, senang-senang orang datang nak jajah kita, nak tindas kita, nak bodohkan kita. Tapi bila kita ada pendidikan, kita pandai, kita bijak, orang tak berani nak buat kita. Jadi itulah yang dibawa oleh golongan intelektual berpendidikan agama. So ayat, jom kita buat ayat. Peranan golongan intelektual berpendidikan agama dalam melahirkan kesedaran nasionalisme di negara kita. Di negara kita. Dah ada dah kita Kita adalah melalui kaum muda yang menyalurkan idea melalui gerakan islah. Negara kita adalah peranan kaum muda. Okey. Adalah kita gunakan peranan kaum muda. Peranan kaum muda yang menyalurkan idea melalui gerakan islah. Noktah. Sampai situ je noktah. Tak payah panjang-panjang. Kemudian huraian menjelaskan tentang gerakan islah. Hal ini
Hal ini menjadikan agama, alright. Okey. Hal ini menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Habis perenggan yang pertama. Okey, masuk pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, kita masuk, kita gunakan penanda wacana selain itu. Selain itu, golongan intelektual, ambil yang ni, berpendidikan agama menubuhkan madrasah. Lepas menubuhkan madrasah, kita noktah je. Kemudian kita buat huraian. Hal ini tak apa, tak ada masalah. Semua huraian awak mula dengan hal ini, tak ada masalah. Hal ini akan dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pendidikan. Dah cukup. Nampak markah pertama dekat sini. Kaum muda yang menyalurkan idea melalui gerakan islah. Okey. Kemudian huraian dia ialah menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia akhirat. Ni isi dia, 2 markah dekat perenggan pertama. Dekat perenggan kedua, selain itu menubuhkan madrasah. Okey. Meningkatkan kesedaran pentingnya pendidikan. Tu markah dia untuk dapat 4 markah. So inilah dia peranan golongan intelektual berpendidikan agama. Macam mana kalau soalan ini tiba-tiba dekat soalan esei, lepas tu dia minta 6 markah. Apa satu lagi kita boleh bagi? Apa satu lagi kita boleh bagi? Ada ke? Kita cerita tentang apa pula? Peranan mereka ialah menyebarkan idea menggunakan akhbar. Nampak tak? Kalaulah soalan ni soalan 6 markah, kita gunakan soalan di atas ini untuk jawab. Kalaulah soalan-soalan 6 markah, kita buat perenggan yang ketiga pula akhir sekali. Akhir sekali peranan golongan intelektual ialah menyebarkan nasionalisme melalui akhbar. Noktah. Contohnya akhbar Al-Imam dan Al-Ikhwan. Dah dapat 2 lagi markah. Okey. Jadi sebenarnya soalan-soalan di atasnya tu pun, sebelum itu pun awak boleh gunakan dia kalau dia berkaitan. Awak boleh gunakan dia untuk menjawab. Kalau dah tak ada idea. Okey. Baik. Kita pergi pada pecahan C. Pecahan C biasanya memang 4 markah. Okey? Pelajar merupakan generasi. Nampak Cikgu nak bagi tahu awak, cikgu nak tekankan bahawa bahagian C ialah soalan kebat. Okey, soalan kebat. Soalan kebat, jawapan dia ialah yang penting munasabah. Tak semestinya ada dalam buku. So yang ini pelajar merupakan generasi yang mewarisi pentadbiran negara pada masa hadapan. Maksudnya awak lah. Berikan ulasan anda berkaitan pernyataan tersebut. Macam mana awak nak jawab ni soalan yang begini? Okey. Kawan awak Ainur Farisha ada bagi kita isi generasi yang berpendidikan dalam pelbagai bidang. Untuk tu sebenarnya huraian dia untuk memajukan sebuah negara. Okey. Sebab kita tak tahu orang yang berpendidikan, dia ada ilmu, dia boleh memajukan negara.
Ada dah dapat 2 markah. 2 markah lagi. 2 markah lagi. Siapa boleh menyumbangkan isi? Cikgu mulakan dengan ayat ini. Kita mulakan dengan ayat ni. Pelajar merupakan generasi yang akan mewarisi pentadbiran negara pada masa akan datang kerana pelajar merupakan generasi yang berpendidikan dalam pelbagai bidang. Untuk memajukan sesebuah negara. So perkataan untuk ini ialah huraian bersambung dalam ayat ni kepada generasi yang berpendidikan tadi. Okey. Generasi yang berpendidikan dalam pelbagai bidang tadi, kita dapat markah 1. Huraian dia dapat memajukan negara. Sebab itulah dia boleh mewarisi pentadbiran. Bagus. Ada lagi isi lain tak? Berfikiran terbuka. Yes, boleh. Yang penting kita huraikan. Sebab generasi orang yang berpendidikan ni, dia memang berfikiran terbuka. Berbanding dengan orang yang tak belajar, dia memang agak tertutup. Dia nak bergaul dengan orang pun dia takut. Dia nak bagi idea pun dia takut. Dia rasa rendah diri. Tapi kalau macam awak pelajar ni, awak bagi idea, awak confident. Okay? Boleh? Yes, ilmu pengetahuan yang luas dan kreatif. Betul. Pelajar mempunyai ilmu pengetahuan luas dan kreatif. Okay, kita masuk kepada yang kedua. Kita gunakan ayat selain itu. Kita ambil ayat kawan awak punya idea tadi. Kita gunakan penanda wacana selain itu. Pelajar juga mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan kreatif. Dan berfikiranlah, berfikiran kreatif. Berfikiran kreatif. Betul huraikan. Hal ini akan dapat apa? Nak tengok jawapan awak. Ada tak sambungan? Siapa boleh bagi idea huraian kepada rakan kita, ayat rakan kita tadi, Nur Farisha. Berfikiran kreatif dan terbuka. Bagus, kita boleh letakkan idea ini. Pengetahuan luas dan berfikiran berpengetahuan luas. Kemudian koma, berfikiran kreatif dan terbuka. Kita ambil semua idea kawan awak. Cantik. Hal ini akan dapat apa? Apa kesannya? Dapat menjadikan seseorang pelajar, akan dapat menjadikan seseorang mempunyai sifat kepimpinan. Okey. Pentadbiran ni maksudnya pemimpin. Mewarisi pentadbiran, mewarisi kepimpinan. So kita sebutkan kepimpinan. Mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Dah dapat lagi satu fakta beserta huraian. Ni idea kawan awak tadi mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berfikiran kreatif dan terbuka. Hal ini akan menjadikan seseorang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Dapat lagi satu markah. Okey, di sini fakta dan di sini huraiannya. Okey, settle untuk soalan 2. Mari kita pergi pada soalan 3. Dan soalan 3 ialah berkaitan dengan bab 3. Daripada sebelum Perang Dunia sehinggalah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua di Eropah, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, kemudian Jepun masuk ke negara kita. Sampailah Jepun
kalah, menyerah kalah dan keluar dari negara kita. Ini dalam bab 3. Ini dalam bab 3, iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Dulu British duduk negara kita okey je, kita tak ada berperang-perang sangat pun. Tapi bila Jepun duduk negara kita, baru kita sedar tentang keperitan yang sebenar. Bila Jepun keluar, komunis masuk, kita merasai keperitan yang sangat dalam. Jadi itulah dia peristiwanya. Baik, sebelum kita mula mengkaji bab 3, mari membawa kemodenan. Yes, Damia bagi kita idea untuk huraian. Pelajar yang kreatif tadi, dia membawa kepada kemodenan. Maknanya negara kita dah maju tadi, yang atas tadi dia cerita dah maju, tapi yang bawah ni dia tambah lagi kemodenan. Mungkin daripada segi, boleh bagi tahulah, bagi contoh dari segi kita punya teknologi maklumat, teknologi pembuatan, teknologi apa-apa jenis teknologi. Awak bagi contoh, tak ada masalah. Yang penting dia pemodenan. Okey? Baik, sebelum kita masuk kepada menyelesaikan masalah soalan struktur bab 3, cikgu nak bawa awak menggunakan peta Aiting. Siapa pernah dengar peta Aiting? Cuba tekan, angkat tangan. Ramai, okey? Alright, ramai yang angkat tangan dan dah tahu peta Aiting. Boleh tak tulis dekat ruangan chat apa contoh peta Aiting yang paling yang pernah awak guna dan awak rasa awak suka buat? Peta Aiting jenis apa? Sebab kita ada 8 peta Aiting ya. Jadi apa antara peta yang awak suka? Okey. Ada yang peta alir, ada yang peta buih berganda, yes. Ada yang suka, dan semua peta ni berbeza-beza fungsi dia. Okey, jadi hari ini cikgu nak bawa awak untuk bawa awak macam mana kita nak buat satu nota. Tadi yang awak dah ada buku Siapa Ada Modul Hebat, buku tu memang sangat padat sebab dia sama macam buku teks. Beza dia awak akan isi tempat kosong, tapi fakta dia sama, memang berapa banyak 100% daripada buku teks. So, dalam awak nak menghadapi SPM ataupun peperiksaan, sebelum peperiksaan seminggu sebelum contohnya, perlu juga untuk awak buat satu peta, yang mana peta ni ialah awak bedah buku teks ni. Awak ambil beberapa isi yang penting saja. Ilmu dalam satu buku ni sangat banyak. Tapi awak tak boleh bawa satu buku ni, ilmu satu buku ni masuk dalam peperiksaan. Tak boleh. Jadi cara dia ialah awak keluarkan yang awak rasa penting. Terutamanya bila awak dah tahu yang soalan kita ada tanya 4 markah, 6 markah, 8 markah. Minggu depan bila kita lihat bahagian B, baru cikgu bawa awak tengok, kenal pasti dengan lebih dekat lagi, kenal pasti soalan ni akan ditanya dalam objektif ke, struktur ke, esei. Okey? Cikgu akan bawa awak minggu hadapan ni. Jadi sekarang ni cikgu nak bawa awak macam mana kita nak keluarkan nota yang simple, tapi dia memberi kesan pada kita. Kita guna peta Aiting. Okey. Hari ini cikgu nak bawa awak semua guna peta buih berganda. Sebab Wan Damia kata best. Jom kita guna kalau best kan. So sekarang ni cikgu bawa awak kepada bab 1 balik. Kepada bab 1. Okey, semua orang boleh keluarkan boleh ambil satu kertas, boleh ambil alat tulis. Cikgu rasa semua dah bersedia. Sebab apa? Sebab awak dah tahu awak akan belajar 3 jam ini, awak akan menulis ya. Jadi mari kita buat sama-sama. Kita akan kaji tentang bab 1. Kita tulis tajuk dia peta buih berganda. Peta buih berganda. Bab 1. Ada banyak tapi kita ambil beberapa yang sesuai. Okey, tajuk kita ialah ciri negara
Kalau nota awak sendiri yang memudahkan awak, bolehlah awak guna short form Yang penting awak faham. Okay, penting awak faham. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kita guna peta buih berganda. Sebab apa? Sebab kita tahu peta buih berganda dia adalah banding beza. Banding beza means ada persamaan, ada perbezaan. Okey, kita mula. Untuk kita buat satu peta yang mana memudahkan kita untuk ingat tentang fakta. Okey, mari kita mulakan di mana kita ada macam biasa peta buih berganda dia ada dua bulatan tentang tajuk. So di sini ialah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kemudian di sini ialah ciri-ciri negara bangsa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kemudian kita dapatkan daripada buku ada beberapa persamaan. Ada yang sama, apa benda yang sama? Siapa ingat? Antara kedua-dua ciri, apa benda yang sama? Yang kita nak letak dekat tengah ni persamaan. Boleh buka mic bercakap ataupun boleh chat. Apa persamaan di antara Wilayah pengaruh. Okay, yes. Salah satunya ialah wilayah pengaruh. Okay, kita boleh letakkan bulatan dekat sini wilayah pengaruh. Lagi ada lagi tak yang sama? Undang-undang. Rakyat. Yes, rakyat ada dan undang-undang pun. Jadi kalau di sini kita dah tahu ada satu sahaja yang berbeza iaitu raja. Di sini pula ada kerajaan. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kedaulatan, lambang kebesaran. Okey, ni rupa dia tau. Bersusun cantik. Kita connectionkan dia. Sebelum tu kita tulis. Okey, kita tulis ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dengan Melayu Melaka. Okey. Kerajaan alam Melayu dulu kan? Okey. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Awak buat cantik lah dalam bulatan. Cikgu punya dah terkeluar-keluar dah ni. Awak buat cantik. Alright, so kita kenal pasti. Kita buat arrow dia, connection dia. Yang ini besarnya. Tak naklah besar. Aduh. Tak apalah. Clear nampak. Okey. Itu untuk kerajaan Kesultanan Melayu Melaka je. Yang di tengah ni kedua-duanya connect dengan dia. Means kedua-duanya ada ciri-ciri ini. Kedua-duanya ada ciri ini. Ini ada satu je yang berbeza dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu raja. Di sini benda yang sama. Sini kita wilayah pengaruh tadi semua boleh tulis dekat paper masing-masing. Kemudian sini kita ada rakyat. Okey. Satu peta buih berganda dalam bab 1 berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ini caranya macam mana awak nak guna peta writing untuk awak keluarkan isi daripada buku teks. Right. So dengan cara ini awak tengok maknanya kedua-dua kerajaan ada wilayah pengaruh, rakyat dan undang-undang. Okay, so yang berbeza ialah alam Melayu dia ada raja, manakala Kesultanan Melayu Melaka dia ada 3 pula yang lain yang tidak ada pada alam Melayu, iaitu kerajaan, kedaulatan dan lambang kebesaran. Okay, so minggu depan cikgu boleh bawa awak lagi untuk tengok ataupun buat peta writing yang lain di mana dia memudahkan awak untuk mengeluarkan isi-isi, memudahkan awak untuk ingat. Sebab apa mengikut kajian grafik grafik ini akan memudahkan kita ingat dengan ada bentuk dia, dengan ada
Dia akan memudahkan kita simpan dalam kita punya pemikiran jangka panjang. Kita punya long term memory kita lah. Okey, kalau dia berbentuk grafik. Berbanding dengan yang tulisan je semua kan. Maklumat je semua. Sebab itu ada grafik. Kalau awak belajar kan geografi, kita ada grafik apa nama? Carta pie, kita ada graf gabungan, graf mudah, graf garisan. Itu semua untuk memudahkan kita melihat maklumat. Sama juga dengan peta iting, mana kita boleh keluarkan isi-isi dalam buku teks, jadikan dia macam ni. Tapi dengan syarat buku teks ni awak dah hadam dia, awak dah siap dah buku modul hebat tadi. Jadi bila awak buat macam ni, awak tengok saja rakyat, awak tahu rakyat macam mana. Rakyat ni apa? Rakyat mestilah setia. Rakyat satu, dia mesti setia kepada raja. Kemudian rakyat ni juga ialah mematuhi undang-undang. Awak dah tahu dah. Okey? Kalau raja ni awak kena ingat, raja ni adalah ada tonggak kerajaan, tonggak negara. Raja juga dibantu oleh pembesar. Awak tengok saja, awak dah tahu dah huraian dia. Means awak tak perlu nak huraikan lagi dalam sini. Tak perlu lagi. Ini untuk awak ulang kaji, ulang semula, buat semula. Lepas awak buat inilah awak akan dapat 100% maklumat. Sebab apa? Bila awak tengok je peta ni, dah ada dah. Dia dah datang daripada awak. Okey? Sebab tu belajar satu proses. Pembelajaran satu proses. Sampailah awak nak exam. Okey. Baik, kita berbalik lagi kepada kita punya. Baik, dah siap ke ni? Kalau belum, cikgu nak bagi masa awak untuk kopi. Dah siap ke? Oh, ada yang tak boleh buat macam Daniel, tak boleh buat peta sebab dekat luar. Oh, so dia just boleh view saja. It's okay. Yang boleh buat dekat rumah boleh buat. Yang tak boleh, tak apa, nanti cikgu screenshot dan hantarkan benda ni untuk awak tengok balik. Alright? So, tanpa membuang masa, cikgu bawa awak masuk balik kepada mungkin sempat kedua-dua soalan. Kalau tak sempat, satu je lagi soalan. Jom kita pergi tengok, iaitu bab 3. Okey. Baik, kita pergi pada soalan nombor 3. Macam biasa, kalau pecahan A 2 markah, pecahan B 4 markah, pecahan C 4 markah. Okey, soalan yang ini pun dia minta senaraikan saja. Apa yang dia nak kita senaraikan? 2 faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Apa faktor pencetus Perang Dunia Pertama? Sila jawab dekat. Yes, Ainur dah bagi kita ni. Cantik. Ada banyak, tapi dia bagi 2. Ada banyak tu berapa? Ada 3 kot persaingan kuasa imperialis, krisis rantau Balkan. Krisis rantau Balkan inilah yang paling climax, sebab dia berlaku pembunuhan dekat situ. Berlaku pembunuhan Raja Muda. Sekejap cuba tuliskan. Jadi bila berlaku pembunuhan Raja Muda, itu yang menyebabkan tercetusnya perang. Biasalah dia kata hutang darah dibayar darah kan. Okey, bolehlah ni. Kita ambil jawapan kawan awak tadi, masukkan kat sini. Persaingan kuasa imperialis dan juga konflik rantau Balkan. Satu lagi apa dia? Kawan awak ada tak bagi? Yang lain, sebenarnya kita ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan Perang Dunia Pertama selain daripada ini. Yang lain, satu lagi ada pakatan ketenteraan. Okey, dah ada pakatan ketenteraan, kuasa paksi, kuasa apa lagi. Itu awak boleh tengok semua dalam muka surat 54. Okey. Jadi bila dia minta 2, awak pun bagi 2 saja. Next, soalan seterusnya, jelaskan. Yang ini dia minta penjelasan. Jelaskan apakah apa yang dia nak kita jelaskan ialah kesan Perang Dunia Pertama. 4 markah. Kesan Perang Dunia Pertama. Siapa boleh bagi idea?
Perang Dunia Pertama. Keruntuhan pemerintahan beraja. Yes, boleh bagi contoh. Ada banyak keruntuhan pemerintahan beraja. Boleh bagi contoh. Kemudian kemunculan negara baharu. Yes. Ni skema dia. Yang kawan awak bagilah. Keruntuhan pemerintahan beraja bagi contoh. Ada beberapa, tapi kita bagi contoh di Jerman, Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta. Yang kedua, kemunculan negara baharu. Tadi kawan awak dah bagi tahu. So kita bagi contoh kemunculan, contohnya Empire Austria-Hungary, mereka pecah. Dah tak ada dah Empire Austria-Hungary, dah ada negara baru iaitu negara Austria, negara Hungary, dia dah pecah. Lepas tu Yugoslavia, Czechoslovakia, okey, dia pecah kepada 4. Kita permulakan dengan kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Noktah je terus. Kemudian yang ini bagi contoh. Contohnya tak ada masalah awak nak bagi contoh ataupun nak bagi huraian, memang akan dapat markah. Fakta hurai atau fakta contoh, memang akan dapat markah. Don't worry. So contohnya di Jerman, Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta. Dah cukup. Kita pergi pada perenggan yang kedua. Selain itu, macam biasa gunakan penanda wacana selain itu. Kita nak masuk kepada yang kedua ataupun seterusnya. Tapi cikgu nak bagi awak skema senang. Selain itu. Kalau yang kedua selain itu. Kalau ada yang ketiga seterusnya. Kalau ada yang keempat baru akhir sekali. Sebab benda ni pun akan guna dalam esei. Esei dia dia ada 8 markah. Dan 8 markah tu perlukan 4 perenggan boleh. Jadi ataupun 2 perenggan. Nanti cikgu tunjukkan. Memang awak akan gunakan perkataan selain itu, seterusnya, akhir sekali. Okey? Selain itu, kemunculan negara baru. Noktah. Contohnya ataupun boleh je guna ayat huraian. Hal ini dapat dilihat apabila keruntuhan Empire Austria-Hungary melahirkan Austria, Hungary, Yugoslavia dan Czechoslovakia. Contoh. Okey? Dah dapat 4 markah untuk kesan Perang Dunia Pertama. Okey? Jom kita tengok yang C. Peperangan meninggalkan kesan negatif terhadap masyarakat negara. Bincangkan. Ini macam cikgu kata, pecahan C biasanya dan sememangnya lah sama ada di struktur di bahagian A ataupun di bahagian B di esei nanti. C, pecahan C memang soalan kebat. Maksudnya dia tak perlu ada dalam buku. Skema dia pun dia tulis mana-mana munasabah. Pelajar boleh bagi apa-apa idea, yang penting boleh diterima akal. Okey? So, jom tengok soalan dia. Peperangan meninggalkan kesan negatif terhadap masyarakat negara. Bincangkan tu. Soalan ni. So, kita boleh mulakan dengan peperangan meninggalkan kesan negatif kepada negara kerana boleh. Kerana terus bagi fakta awak dan hurai. Cuba bagi idea. Ni kawan awak bagi. Kemakmuran dan kesejahteraan negara akan terganggu dan dimanipulasi. Boleh. Kita ambil ayat Wan Damia ni walaupun dia panjang kan. Kita ambil dia. Boleh bagi yang fakta yang lain, kawan-kawan yang lain bantu bagi fakta. Okey. So ada ayat pemula dia. Macam biasa jangan lupa ada ayat pemula dia.
Teruskan bagi idea dekat sana, nanti cikgu tengok. Peperangan meninggalkan kesan negatif terhadap negara, masyarakat dan negara kerana kemakmuran dan kesejahteraan negara terganggu dan dimanipulasi. Boleh ambil saja. Ini fakta. Ini fakta. Bolehlah awak huraikan. Hal ini berlaku disebabkan oleh masyarakat trauma dengan peperangan. Boleh? Itu fakta yang kedua. Kita boleh letakkan dia sebagai fakta yang kedua. Menimbulkan trauma kepada masyarakat. Masih lagi relevan. Selain itu, fakta yang kedua. Selain itu, peperangan akan menyebabkan masyarakat trauma. Masyarakat trauma. Sampai situ dah. Okey, sekarang ni kita dah ada dua isi. Jom kita huraikan. Atas tu dia kata negara kerana kemakmuran dan kesejahteraan negara terganggu dan dimanipulasi. Hal ini terbukti apabila boleh? Terbukti apabila sesebuah negara diancam dengan senjata berbahaya seperti bom atom. Boleh bagi contoh seperti bom atom ataupun bom nuklear. Boleh? Bom atom dan bom nuklear. Okey? Lepas tu selain itu peperangan akan menyebabkan masyarakat trauma. Macam mana huraikan? Hal ini terbukti apabila ramai kematian dan kecederaan berlaku akibat peperangan. Dah dapat 4 markah di mana di sini macam mana ni kesan itu terhadap masyarakat dan negara kerana 2 kerana dia tak apa. Okey. Kemakmuran terganggu, negara diancam senjata berbahaya, kemudian masyarakat trauma, ramai kematian dan kecederaan. Okey? Itu saja, tak ada masalah. Awak boleh bagi idea dan awak huraikan idea itu. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir iaitu soalan 4. Jadi seperti biasa cikgu nak beritahu awak kenapa cikgu buat 4 soalan. Kerana cikgu nak tekankan pada awak, nak bagi awak ingat bahawa dalam peperiksaan yang sebenar bahagian A memang ada 4 soalan. Okey, memang ada 4 soalan yang membawa kepada 40 markah dan wajib jawab semua. Tak boleh tinggal. Okey, tak boleh tinggal. Baik, kita pergi lagi kepada ni. Soalan pattern yang jenis sama. Ni ada pernyataan tau. Malayan Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu. Orang Melayu dan bekas pegawai British pun menentang Malayan Union Okey, so soalan dia. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan A. Senaraikan. Dia suruh kita senaraikan sahaja 2 cara bantahan Raja-Raja Melayu. So, Raja Melayu ada cara dia membantah. Rakyat pun ada cara dia juga. So, sekarang ni dia minta cara bantahan Raja-Raja Melayu. Okey, jom bagi kita jawapan. Kita nak cepat habis ni.
Apa cara? Tak silap cikgu ada 5 cara raja-raja menentang. Okay, bagi dekat ruang chat, nanti cikgu tengok. Membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England, menghantar surat bantahan ke London. Yes, kita dapat dekat sini. Ada banyak lagi cara lain sebenarnya. Jadi ini adalah antara 2 yang mana kita boleh terima. So, kepada yang lain, cikgu galakkan awak tengok ada beberapa cara. Pilih 2 atau 3 saja cara yang senang awak nak ingat. Yang senang untuk awak nak ingat. Untuk awak jadikan bekalan dalam peperiksaan nanti. Jadi membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Satu lagi menghantar surat bantahan ke London. Tu settle untuk 2 cara bantahan Raja-Raja Melayu. Okey. Jom kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua daripada bab 4. Jelaskan bantahan cendekiawan dalam menentang Malayan Union. Tadi Raja-Raja. Sekarang cendekiawan pula. Cendekiawan ni siapa? Siapa tahu apa itu cendekiawan? Ada sesiapa tahu apa itu cendekiawan? Tak tahu? Golongan-golongan yang bijak pandai lah. Golongan-golongan pentadbir, golongan-golongan berpendidikan tinggi. Dan salah satu golongan cendekiawan ialah golongan guru. Okey, golongan guru pada ketika itu. Alright. So, kita tengok dia punya skema. Yes, orang bijak pandai. Good. Thank you. Baik, kita tengok sini. Okey, skema dia. Macam biasa, 4 markah. Cikgu sangat-sangat galakkan berikan 2 fakta. Setiap fakta ada huraian dia. Kita masuk perenggan kedua. Cikgu suka 4 markah, buat 2 perenggan. Buat 2 perenggan ya. Cikgu ulang berkali-kali. Buat 2 perenggan, iaitu just bagi 2 fakta. Setiap fakta awak huraikan isi. Awak huraikan ataupun bagi contoh, bagi huraian. Mana-mana boleh. Selain itu, terdapat juga bantahan wanita. Bagi contohnya, inilah dia golongan wanita itu. Cikgu Zahara Abdullah, orang Batu Pahat ataupun pergerakannya itu di Batu Pahat Johor, merupakan benteng barisan hadapan menentang Malayan Union. Okey. Jadi dengan belajar sejarah kita dapat tahu bahawa golongan wanita dulu merupakan golongan cendekiawan yang menentang Malayan Union kerana Malayan Union ni lebih kepada penjajahan. Alright? Jadi kita tak nak. Okey, kita pergi pada soalan terakhir. Soalan terakhir, betul-betul akhir. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Maknanya berdasarkan apa yang awak pernah belajar, awak tahu, awak pernah baca. Mengapakah Malayan Union mendapat tentangan hebat dari pelbagai pihak? Baik, cikgu nak bagi tahu awak, kalau awak jumpa perkataan mengapa, mengapa means apa dia? Dia nak minta apa? Siapa tahu soalan mengapa dia minta apa? Sebab. Yes, tepat sekali. Yes. Soalan mengapa dia minta sebab-sebab. So kalau 4 markah, just beri 2 sebab dan dihuraikan. Mengapa Malayan Union mendapat tentangan hebat pelbagai pihak? Pelbagai pihak yang dimaksudkan ialah ada dekat atas tadi, iaitu ada raja-raja,
Nampak ni dalam penyataannya ada raja-raja Melayu, ada orang Melayu, ada juga bekas pegawai British yang pernah berkhidmat. So, cikgu nak bagi tahu awak, jawapan dia ada je dalam ni. Ada dalam penyataan ini. Cikgu doublekan dia, ada dalam sini. Kenapa raja-raja Melayu menentang? Siapa boleh bagi perkaitan? Kenapa raja-raja Melayu menentang? Yes, kawan awak tulis Sultan Melayu kehilangan kuasa. Kalau orang Melayu pula sebab kewarganegaraan mengikut jus soli. So bila jus soli maknanya mudah sangat orang daripada Cina, India dapat kewarganegaraan, maka orang Melayu kehilangan mereka punya keistimewaan. Sama dengan yang kawan awak bagi, sama saja. Right. Cuma kita akan bina ayat. So kita mulakan dengan Malayan Union. Okey. Mendapat, macam biasa ya, kita respon kata tugas, kita ambil pangkal ayat. Mendapat pangkal ayat daripada soalan, okey? Mendapat tentangan hebat berbagai pihak. Ya, berbagai pihak kerana Sultan kehilangan kuasa. Itu dia jadikan huraian. Dia kata kerana merupakan bentuk penjajahan mutlak oleh kerajaan British. Sebelum ini kita naungan, tetapi dengan adanya Malayan Union kita jadi tanah jajahan mutlak. Okey. So hal ini menyebabkan Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa. Ni kawan awak bagi tadi. Masuk pada perenggan kedua, macam biasa. Cikgu kata mulakan dengan selain itu. Selain itu, kewarganegaraan yang longgar. Noktah. Kewarganegaraan yang longgar. Contohnya, menggunakan prinsip jus soli. Okey, anak cikgu dah menyebut dah. Okey? Alright dah Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti minggu hadapan. Selamat menuju jaya kepada semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye-bye. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.